Ustazah Kehormat Dr. Falsafah Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Dipersilakan peminat umum yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali, Naib Chancellor. Kamal bin Mat Saleh. Kamal Mat Saleh dilahirkan 68 tahun dahulu. Anak kedua bongsu daripada 9 adik-beradik. Anak jati kampung Gunung Semanggul, Bagan Serai, Perak. Ayah beliau, Encik Saleh bin Salam, adalah seorang tukang kayu tradisional Melayu, manakala ibunya, Puan Sariah binti Jaafar, seorang suri rumah. Berpendidikan awal di Sekolah Rendah Melayu Gunung Semanggul, Perak, sehingga darjah 3, beliau beralih pula ke Sekolah Aliran Inggeris di bawah skim kelas khas Melayu darjah 4 sehingga darjah 6 di Sekolah King Edward VII, Taiping, Perak. Pendidikan menengahnya bermula di Victoria Institution Kuala Lumpur dan di Royal Military College RMC. Beliau menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke Monash University Australia dengan beasiswa Colombo Plan dan berjaya memperolehi ijazah kepujian kelas pertama pada tahun 1969. Seterusnya, beliau memperolehi ijazah sarjana dari University Pennsylvania, Philadelphia, USA pada 1971 dan dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah dari sebuah sekolah yang tersohor, Wharton School, University of Pennsylvania, dalam bidang Regional Science di universiti yang sama. Kejayaan beliau meliputi 3 bidang utama, iaitu akademik, perkhidmatan awam dan perniagaan. Di dalam bidang akademik, beliau bermula sebagai pensyarah pada tahun 1970 di University Pennsylvania dan selanjutnya di University Science Malaysia sehingga ke tahap seorang profesor pada tahun 1980 ketika berusia 34 tahun. Pada tahun 1982, beliau memegang jawatan Timbalan Naib Chancellor Akademik sehingga akhir tahun 1985 ketika beliau meninggalkan USM selepas berkhidmat selama 13 tahun. Beliau menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan pembentukan dasar di peringkat negara dan antarabangsanya. Kebanyakannya berkisar di antara isu-isu pembangunan sosial dan ekonomi negara. Penerbitan beliau yang tersohor adalah Goals, Conflict in Pluralistic Multi-Level Planning for Development dan Urban Dilemmas in Southeast Asia. Beliau juga telah menerbitkan tidak kurang daripada 20 buah buku dan monograf yang tersebar di serata dunia. Kepakaran Kamal Mat Saleh diiktiraf oleh institusi pengajian tinggi sama ada di dalam atau di luar negara. Beliau telah dilantik sebagai ahli lembaga editor Kajian Ekonomi Malaysia, Universiti Malaya, Journal of Malaysian Studies, University Science Malaysia, Journal Ekonomi Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan di luar negara pula termasuklah ahli lembaga editor Canadian Journal of Development Studies, Geoforum, London School of Economics. Dalam khidmat masyarakat, Kamal Mat Saleh banyak melakukan kerja-kerja perundingan dengan beberapa institusi kerajaan. Antaranya termasuklah sebagai perunding kepada RISDA bagi menyelesaikan masalah kumpulan kemiskinan tegar, perunding kepada unit perancang ekonomi bagi rancangan Malaysia Ketiga. Beliau juga berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah kepada pihak berkuasa pembangunan wilayah Kedah, KEDA, ahli kepada panel ekonomi untuk Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, pengerusi kumpulan kerja bagi pengurusan dan perspektif ekonomi untuk panel ekonomi Perdana Menteri. Di peringkat antarabangsa, beliau pernah bertugas sebagai pakar perunding kepada United Nations Center for Regional Development
di Nagoya, Jepun, OECD Development Center di Paris, dan East West Center di Hawaii, Amerika Syarikat. Berdasarkan kepada kelayakan akademik, pengalaman luas dalam bidang perundingan dan khidmat masyarakat, Kamal Mat Salleh memiliki bakat kepimpinan yang unggul. Justru beliau telah diberi kepercayaan oleh kerajaan untuk menubuh dan menerajui Malaysian Institute of Economic Research MIER pada tahun 1986 sehingga tahun 1994. Di atas jasa dan sumbangan beliau terhadap masyarakat dan negara, Kamal Mat Salleh telah dianugerahkan beberapa darjah kebesaran negara dan negeri. Antaranya bidang Kesatria Mangkunegara, Johan Mangkunegara, darjah setia Pangkuan Negeri Pulau Pinang, dan pada tahun 2008 beliau telah dianugerahkan bintang kehormat Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Bagi UKM, Kamal Mat Salleh bukanlah orang asing. Walaupun beliau berkhidmat di USM, beliau mempunyai hubungan yang amat rapat dengan pensyarah-pensyarah di UKM, terutamanya sarjana-sarjana di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Nama-nama hebat seperti Allahyarham Profesor Dr. Ishak Syari, Allahyarham Profesor Datuk Dr. Ismail Saleh, Allahyarham Profesor Dr. Osman Rani, Profesor Datuk Dr. Syamsani, dan saya sendiri serta Profesor Dr. Rogayah Mat Zain bukanlah asing bagi beliau. Wacana ekonomi dan syarahan umum di antara yang terbaharu di UKM ialah syarahan peringatan Ishak Syari yang ke-9 berkaitan paradigma ekonomi baru dalam konteks ekonomi Malaysia. Pengiktirafan antarabangsa terhadap kepakaran beliau terselah dengan penglibatan beliau sebagai visiting professor di East West Population Institute, East West Center Hawaii, visiting professor di School of Pacific Studies, Australian National University Canberra, dan ahli International Advisory Board, University of British Columbia, Vancouver, Canada. Di atas jasa kepakaran dan sumbangan, Kamal Mat Salleh mendapat pengiktirafan daripada badan dan institusi luar, iaitu ijazah Doktor Kehormat Persuratan dari Dundee University UK, Doktor Kehormat Perundangan dari Dalhousie University Canada, Doktor Kehormat Sains dari Thomas Jefferson University Amerika Syarikat, dan Doktor Kehormat Sains dari Strathclyde University UK. Hadirin yang dihormati sekalian, Kamal Mat Salleh adalah seorang ahli ekonomi yang mempraktikkan teori-teori ekonomi yang dipelajari di alam nyata. Seawal 1985, beliau dilantik sebagai ahli lembaga pengarah Bank Bumiputra Berhad dan ahli lembaga pengarah Cement Industries of Malaysia. Pada tahun 1992, beliau menubuhkan Kolej Perubatan Swasta pertama di Malaysia, iaitu International Medical University, yang mana beliau adalah pengerusi eksekutifnya sehingga 2004. Di sebalik kegiatan beliau dalam bidang akademik keusahawanan, sumbangan beliau dalam masyarakat sebagai penasihat kepada penggubal dasar amat terselah. Selain berkhidmat di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 2006, beliau telah dilantik sebagai penasihat ekonomi kepada National Implementation Task Force di Jabatan Perdana Menteri di bawah pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi, bertujuan untuk menyumbang kepada pelaksanaan rancangan Malaysia ke-9. Sehingga ke hari ini, Kamal Mat Salleh masih mengetuai beberapa institusi seperti Kuala Lumpur Education City Advisory Council, pengerusi Yayasan Mahkota, Profesor Adjunct bagi Kajian Ekonomi dan Pembangunan Universiti Melaya, serta pengerusi Meja Bulat Ekonomi Kuala Lumpur. Sebagai seorang pendidik, penyelidik dan penasihat kepada pembentukan dasar awam berhubung pembangunan sosial dan ekonomi,
Kamal Mat Salleh berpegang kepada prinsip pembangunan ekonomi mestilah berbentuk menyeluruh. Dalam erti kata lain, pembangunan ekonomi tidak hanya melihat kepada pertumbuhan semata-mata. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mestilah seiring dengan pengurangan dalam jurang agihan pendapatan, kadar pengangguran dan kadar kemiskinan. Satu bingkisan dari saya untuk Kamal Mat Salleh. Kita dua generasi yang berbeza. Tidak kusangka rupanya kecilmu dan kecilku di kampung yang sama, Gunung Semanggul, Perak. Sekolahmu dan sekolahku pun juga sama. Sekolah Kebangsaan Gunung Semanggul dan Sekolah King Edward VII Taiping, Perak. Kesarjanaanmu dan kesarjanaanku juga sama. Pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Kerjayaku dan kerjayamu juga hampir sama, cuma berbeza tempatnya. Kau menjejak kaki ke Wharton School, University of Pennsylvania. Aku menjejak kaki di Kennedy School, Harvard University. Kau seorang profesor dan timbalan Naik Chancellor Akademik di USM. Aku juga pernah menjadi timbalan Naik Chancellor Akademik dan profesor, namun aku di UKM. Namun hakikatnya, kau mentor, aku pewaris. Sumbanganmu tidak ternilai pada agama, negara, anak bangsa, dan juga diriku sendiri. Hari ini aku bangga menyaksikan satu pengabdian buat insan yang amat kusanjung dan amat berjasa, Kamal Mat Salleh. Ampun Tunku, patik memohon perkenan yang teramat mulia Tunku menganugerahkan kepada Kamal Mat Salleh ijazah kehormat Doktor Falsafah, Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Ampun Tunku. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya anugerahkan kepada Kamal Mat Salleh ijazah kehormat Doktor Falsafah, Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Ucapan balas penerima ijazah kehormat Dr. Falsafah, Pembangunan Sosial dan Ekonomi dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Kamal Mat Salleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Mengharap Yang Teramat Mulia Datuk Sri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas binti Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Tuanku Panglima Besar Kedah, Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah,
Tuanku Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Ampun Tunku, beribu ampun, sembah Patik, harap diampun. Patik dengan segala hormat dan takzimnya merafak sembah menjunjung terima kasih atas perkenan yang teramat mulia Tunku Pro-Chancellor menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah Pembangunan Sosial dan Ekonomi kepada Patik dalam Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 ini. Patik menjunjung setinggi-tinggi kasih. Ampun Tuanku, Patik memohon perkenan yang teramat mulia Tunku Pro-Chancellor untuk Patik mengalu-alukan def-def kenamaan dan seterusnya mempersembahkan ucapan kepada hadirin sekalian. Ampun Tuanku. Yang berbahagia sahabat saya Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM, ahli-ahli lembaga pengarah universiti, Naib Chancellor dan Direktur Institusi Pengajian Tinggi, timbalan-timbalan Naib Chancellor, ahli-ahli Senat dan ahli-ahli akademik, pegawai-pegawai pengurusan utama, para ibu bapa dan ahli keluarga yang dihormati, serta para graduan yang diraihkan. Dengan penuh kesyukuran, saya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia atas anugerah ini. Pagi ini, saya amat terharu dengan pidato umum serta ungkapan syairnya oleh Datuk Naib Chancellor memperkenalkan hidup dan kerjaya saya selama ini, dan hanya dapat membalasnya dengan doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang diperkatakan mereka, tetapi jadikanlah aku sekecilnya di hatiku. Sepanjang ucapan Profesor Datuk Nur Azlan tadi, terkenang saya akan rakan seperjuangan yang disebut dan beberapa yang tidak disebut oleh beliau yang telah kembali ke rahmatullah. Antaranya Allahyarham Profesor Datuk Moghzani Abdul Majid, Allahyarham Profesor Datuk Ismail Saleh, Allahyarham Datuk Dr. Mahani Awang, Allahyarham Datuk Dr. Zainal Aznam Abidin, Allahyarham Profesor Datuk Osman Rani, Allahyarham Profesor Ishak Syari, Allahyarham Profesor Datuk Zainal Abidin Wahid, Allahyarham Profesor Datuk Haji Dahlan Aman, dan ramai lagi termasuk Profesor Dirajung Aziz, Tan Sri Zeti Aziz, Sulaiman Muabub, rakan saya Dr. Hamzah Kasim, tidak tertinggal Profesor Ulung, rakan alumni dari Monash University, Profesor Datuk Samsul Amri, yang masih bersama kita semua, yang lain yang mungkin para graduan di sini tidak kenali. Sumbangan dan perjuangan mereka harus dikenang oleh anda dari generasi milenium ini, kerana peranan yang mereka telah mainkan untuk membangun masyarakat dan negara bangsa Malaysia ini tidak terhingga nilainya. Bagi diri saya amat bersyukur dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk menimba ilmu dan menyumbang sekecil apa sekalipun selama 40 tahun saya mulakan kerjaya selepas pulang ke tanah air. Dengan keterlibatan saya dalam kajian, perancangan dan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat kita yang berbilangan kaum, khususnya bagi masyarakat mengangkat taraf ekonomi kaum Bumi Putra. Sehubungan itulah antara 5 ijazah kehormat yang telah saya terima sehingga kini, anugerah ijazah kehormat Dr. Falsafah dari UKM inilah yang paling menggembira dan memberi makna kepada saya. Dan saya tidak keterlaluan seperti sebut nama-nama tadi.
rakan seperjuangan dalam pembangunan ekonomi negara ini. Jika saya berkongsi dengan mereka-mereka ini akan kehormatan yang telah diberikan itu. Saya bersyukur dengan didikan, dorongan dan bimbingan ibu dan ayah saya, bimbingan para guru dan mentor semasa dan selepas pengajian saya, dan para sahabat dahulu dan sekarang. Moga-moga Allah mencucuri rahmatnya ke atas seluruh mereka yang telah pergi. Yang amat mulia Tunku Pro Chancellor, Tan-Sri Datuk dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Negara Malaysia telah menikmati pembangunan ekonomi dan sosial yang menyerlah dan membanggakan sejak kemerdekaan kita 57 tahun dahulu. Dengan pengenalan dan terlaksananya dasar ekonomi baru pada tahun 1970, disusuli dasar pembangunan negara dan dasar wawasan negara. Selama hampir 44 tahun, struktur ekonomi negara telah berjaya disusun semula dan ekonomi berasas pertanian dan sumber asli kepada ekonomi berteras perindustrian dan kini menuju ekonomi perkhidmatan. Dengan keluaran kasa ekonomi negara yang telah meningkat 10 kali ganda dalam pada waktu tersebut, peningkatan pendapatan per kapita 5 kali ganda, jurang pendapatan antara kaum yang telah menurun, peratusan bumi putera yang berniaga yang semakin meningkat, kedudukan kemiskinan mutlak yang berjaya diturunkan hampir ke taraf sifar, peratus anak bangsa bumi putera yang telah diserap ke dalam bidang kerjaya ikhtisar seperti perubatan, perundangan, kejuruteraan dan saintis, perakaunan dan arkitek serta bidang kreatif dan inovasi semakin menambah. Kaum desa yang berpindah ke bandar membawa tahap pembandaran sekarang menghampiri 75% daripada penduduk negara. Bandar-bandar yang telah mengembang dan prasarana yang telah meningkat yang semakin canggih. Pencapaian pembangunan ekonomi dan masyarakat kita ini sungguh dan seharusnya membanggakan semua. Bagaimanapun, di sebalik kejayaan dasar-dasar pembangunan selama ini, kita masih berdepan dengan masalah dan cabaran baru dan kontradiksi pembangunan kini dan di abad mendatang yang harus terus ditangani. Antaranya cabaran globalisasi dan persaingan ekonomi kapital, ketidakseimbangan pendapatan antara isi rumah yang masih berdegil di paras yang belum membanggakan, jurang antara isi rumah 1% tertinggi dan 40% isi rumah ke bawah dari segi pemilikan harta dan kekayaan yang tetap melebar, pendapatan median dan kuasa beli isi rumah yang masih rendah dalam pada ekonomi menuju taraf negara maju, saiz kelas menengah yang tidak sejajar dengan pembangunan kita, kadar kemiskinan relatif termasuk kemiskinan baru di bandar dan di Sabah dan Sarawak berbanding Semenanjung yang masih tinggi, serta masalah kadar pengangguran kalangan graduan, mutu pendidikan yang rendah bertanding pencapaian antarabangsa walaupun kemudahan dan keluaran universiti dan kolej semakin meningkat, dan sumber alam seperti air dan biodiversiti dan alam sekitar yang sedang terancam pembangunan yang kurang mampan. Cabaran-cabaran dalam pembangunan negara Malaysia ini muncul pula dalam keadaan sosiopolitik dan kemasyarakatan yang tidak merangsang keyakinan kita terhadap masa depan bagi generasi muda yang diwakili graduan-graduan yang berada di hadapan kita hari ini. Keadaan ekonomi dan masyarakat kita yang berbilang kaum selepas hampir 60 tahun berusaha dalam membina satu negara bangsa Malaysia yang seharusnya menjana keyakinan dalam proses pembangunan ekonomi yang merangkum semua pihak, semua stakeholder. Dewasa ini semacam terancam dengan isu-isu ekstremisme, ketidaktoleransi dan iri hati antara kaum dalam hubungan antara rakyat. Diburukkan pula dengan isu korupsi yang mendadak dan hilang hormat antara pemimpin. Keadaan ini mengundang rasa bimbang kita berdepan dengan masa depan yang tidak menentu.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian sidang hadirin yang saya hormati. Ada kalangan penganalisa sosial berpendapat era dasar ekonomi baru dengan segala kepengertiannya mengenai peranan kerajaan yang dimonopoli satu kaum dan dukungan ekonomi kapital atau pasaran mesra rakyat dan siasat politik yang stabil walau apa pencabaran sudah berlalu dan kita sekarang memasuki era liberalisme dan open society. Saya percaya pada sebaliknya. Seperti kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, perjuangan kita masih belum selesai. Masih penting peranan pemerintah dalam melaksanakan hasrat rakyat umum. Dan masih ada tempat bagi pemikir, para intelek dan pejuang bangsa untuk mencorakkan pembangunan ekonomi dan masyarakat kita yang kita idam sebagai sebuah negara maju, toleran dan aman, bertamadun tinggi. Inilah cabaran besar yang kita hadapi sekarang. Ini adalah cabaran yang harus ditangani dengan gandingan ahli politik, pemimpin masyarakat masa kini, madani, para akademik dan intelektual, dan manusia biasa yang boleh berfikir. Untuk menangani cabaran-cabaran yang saya sebutkan tadi, perlu pada dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial generasi kedua selepas dasar ekonomi baru. Dalam konteks inilah saya ingin mencatatkan rasa khawatir dan hilang harapan saya dengan rakan-rakan akademik yang seolah-olah kebelakangan ini telah mengenepikan masalah, malah menolak langsung penglibatan mereka dalam dunia penyelidikan, penasihatan dan pembuatan dasar. Untuk mengejar indeks ISI dalam kerja ilmiah mereka. Mengatakan tugas mereka hanya pada penyelidikan dan terbitan akademik dan bukan pembuatan dasar adalah menyangkal bahawa pengetahuan dan ilmu yang mereka paparkan ada impaknya dan pastinya mempengaruh ke atas pembuatan dasar dan kesan ke atas pembangunan ekonomi dan sosial negara bangsa. Negara kita amat memerlukan sumbangan anda untuk masa depan bangsa. Saya merayu kepada generasi pemikiran ilmiah pasca DEB ini untuk menampil diri menyambut cabaran pembangunan negara yang diidam-idamkan rakyat jelata. Saya harap rakan-rakan tidak berkecil hati atau rasa tersinggung dengan saran saya ini. Jika begitu perihalnya saya menyusun jari memohon maaf atas keterlanjutan saya. Para graduan sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke atas kejayaan anda dengan anugerah ijazah masing-masing di majlis convocation pagi ini. Hari ini adalah hari yang amat penting bagi hayat muda anda, di mana untuk mengorak langkah pertama ke dunia kerjaya. Saya hanya berdoa kejayaan anda dan ingin memberi 3 pesanan kalau diberi peluang seperti ini. Pertama, sentiasa berpeganglah kepada tali Allah. Dalam apapun keadaan gembira atau sedih, berjaya atau gagal, jatuh atau bangun, selesa atau membimbangkan. Kedua, sentiasa sanjungilah iwa apa kamu atas budi dan pengorbanan mereka untuk kamu sehingga kini, dan tibalah masanya kamu membalas jasa mereka. Dan ketiga, kenangilah sumbangan-sumbangan guru-guru kamu di peringkat apa sekalipun, dan pastinya ada di masa depan dalam hidup kamu ke depan. Kerana saya berpegang kepada motto universiti saya, Monash University, iaitu Ancora Imparo, bahasa Latin yang bermaksud still learning, masih belajar. Saya ucapkan selamat maju jaya dan berdoa anda sentiasa diperlindungi Allah Subhanahu wa taala. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah Patik mohon diampun. Sekianlah saja persembahan ucapan dari Patik. Patik sekali lagi menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor menganugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Pembangunan Sosial dan Ekonomi kepada Patik dalam Majlis Convocation UKM ke-42 ini. Patik mohon maaf dan ampun sekiranya terdapat sebarang kesalahan adat dan tutur kata sepanjang ucapan Patik sebentar tadi. Patik mendoakan semoga yang teramat mulia Tunku Presiden Chancellor dikurniakan dan dilimpahi rahmat, kemudian kemuliaan serta kesihatan yang baik hendaknya. Ampun tuanku.
Sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.